A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah, mudah-mudahan. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bersiaran kita pada pagi ini bagi edisi Jumaat 17 Jun 2022 bersamaan dengan 17 Zulqa'dah 1443 Hijri. Alhamdulillah, kita telah pun disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hari Jumaat penghulu bagi segala hari, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumul Jumu'ah sayyidul ayyam. Hari Jumaat penghulu bagi sekalian hari, maka marilah sama-sama kita mengambil ruang dan kesempatan ini, kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada pagi ini tajuk yang cukup mendebarkan, cukup menarik untuk sama-sama kita diskusikan, kita bicarakan pada pagi ini, iaitu dalam bab munakahat, sihir pemisah. Para penonton, kita bawakan ke studio pada pagi ini iaitu bintang ilmuwan kita yang berbahagia, Datuk Seri Dr. Muhammad Suhaimi Rozali. Assalamualaikum Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi. Sihat Datuk Seri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesudian untuk bersama-sama dalam Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Para penonton, tidak lengkap perbincangan kita pada pagi ini jika tidak ada soalan daripada para penonton yang ingin mengajukan soalan dan juga kemusykilan berkaitan topik kita sihir pemisah pada pagi ini. Anda boleh hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-88-1677 atau paling mudah terus sahaja tinggalkan menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, dan jangan lupa Tanyalah Ustaz bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Di TV9 kita lanjutkan 30 minit siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus dia menonton sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Para penonton yang menonton menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi. Sama-sama kita bantu sebar luaskan. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, dan juga Fadil Datuk Seri sebagai mukadimah tajuk kita, topik pada pagi ini iaitu dalam bab munakahat, sihir pemisah. Mungkin ada sesuatu yang ingin dikongsikan kepada para penonton. Falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Dai Anas. Tuan-tuan dan puan-puan, tajuk kita pada pagi ini berkaitan dengan sihir tafrik, iaitu berkaitan dengan sihir pemisah ataupun sihir perceraian. Kalau orang tengok muka saya ni, cerita pasal jin lah cerita dah. Ringkas cerita dah. Jadi pada pagi ni kita nak bawa satu topik berkaitan dengan rumah tangga, yang mana rumah tangga ini menghadapi masalah berkaitan dengan gangguan, yang mana kita melihat masyarakat pada hari ini apabila berlaku sahaja perceraian, masing-masing mencari solution. Perceraian itu disebabkan faktor apa? Maka atas dasar itu saya cuba membuat pengkajian. Saya kaji untuk melihat secara lebih mendalam apakah masalah utama seseorang itu apabila berlakunya perceraian. Apakah masalah utama sebenarnya? Bila saya kaji Dai Anas, maka saya mendapati bahawasanya salah satu faktor yang menjadi asbab kepada masalah yang mana orang terlepas pandang, iaitu masalah melibatkan gangguan. Maka saya mengutarakan sihir tafrik ini untuk membantu masyarakat yang berada dekat luar sana, untuk mereka membina, kita panggil mahligai lah. Sebab kita kena ingat Dai Anas, dia antara
perkara yang perlu kita jaga tu, di antara mahligai yang perlu kita jaga sebenarnya adalah bidadari kita. Sebab bidadari kita tu maknanya bidadari kita tu terdiri daripada isteri kita sendiri. Cuma pada hari ini bidadari kita yang berada di rumah kita itu, kita tidak boleh nak menghargai dia. Persoalan dia kenapa? Salah satu asbabnya adalah disebabkan faktor gangguan yang berada di dalam tubuh badan seseorang. Jadi pada hari ini tujuan kita mengutarakan tajuk berkaitan dengan munakahat ini, sekurang-kurangnya kita boleh melihat apakah aspek yang boleh kita membantu masyarakat berada dekat luar sana untuk mereka menjaga rumah tangga mereka. Bermula daripada sebelum mereka berkahwin dan semasa mereka berkahwin, kemudian semasa fasa mereka mendapat anak. Sebab itu kalau da'i tengok dalam masyarakat kita, setiap peralihan apabila berlaku nak kahwin, dapat anak dan sebagainya, mesti akan ada benda-benda yang akan mengganggu gugat mereka punya perkahwinan mereka. Jadi masyarakat mereka tanya-tanya apa masalah yang menjadi asbab kepada gangguan itu ada. Jadi atas dasar itu saya melihat bahawasanya untuk melihat aspek gangguan ini perlu melihat daripada semua aspek lah. Wallahualam. Dan Tok Sri, kalau kita lihat mungkin ada segelintir pandangan skeptikal mengatakan di zaman moden pada hari ini masih ada lagi ke Tok Sri orang yang mengamalkan perkara-perkara ini, dan ada yang tak percaya Tok Sri. Mungkin ini satu realiti yang walaupun pahit untuk ditelan, tetapi ini yang kita perlu terima Tok Sri. Mungkin sedikit perkongsian atau pencerahan kepada masyarakat di luar sana yang mungkin tertanya-tanya, ada lagi ke benda-benda macam ni Tok Sri? Dia macam ni, saya nak bagi tahu kepada semua orang, masyarakat yang berada dekat luar sana. Dalam masyarakat, ilmu sihir ni sebenarnya lagi mudah. Contohlah macam kalau seseorang dia tak suka pada Anas, contoh kan, dia pergi tumbuk Anas, Anas boleh ambil tindakan. Betul. Tapi kalau dia santau Anas, jadi seolah-olah lebih kurang macam tu lah. Sebab itu bila orang tanya saya, apa relevannya ilmu sihir itu sekarang? Saya katakan relevan sekarang sebab apa? Sebab pembuktian untuk membuktikan seseorang itu bersalah selalunya sukar. Maknanya kalau saya tak suka ke Anas, lebih baik daripada saya tumbuk, lebih baik saya santau. Sebab benda tu orang tak dapat kesan. Secara halus. Ya, secara halus. Jadi sebab itu orang akan gunakan benda ni. Sebab apa? Kita nak trace dia agak susah. Bila penguatkuasaan itu dijalankan, bukan senang. Kita nak buat pendakwaan, nak menentukan seseorang itu kena sihir. Apatah lagi kalau kita nak merawat, cerita lain pula. Habis duit beribu-ribu tu cerita lain. Lega belum tentu. Kan? Nak cerita bahawasanya sihir ini kalau ada ke dalam masyarakat, ada yang terima, ada yang tak terima. Bagi saya soal terima tak terima itu bukan soal dia. Soal dia bila orang tu dah kena, barulah mereka akan bersungguh-sungguh nak buat rawatan. Jadi kita tak mau macam tu. Kita nak, dalam saya punya pandangan, satu benda bila kita nak ambil satu-satu masalah, ambil mesti berdasarkan kepada ilmu. Maknanya ambil betul-betul, jangan kita main sembrono orang panggil. Maknanya kalau orang kata sihir ni ada ataupun sihir ni tak ada, kita main terima saja. Jangan. Kita kena tengok betul-betul. Kalau kita mengatakan bahawasanya sihir itu ada, tengok daripada sudut agama, macam mana agama melihat sihir itu ada ataupun tidak. Masya Allah, tabarakallah. Demikian antara mukadimah ataupun penjelasan awal daripada yang berbahagia Datuk Seri untuk kita sama-sama hayati dan juga ada 7 topik kita pada pagi ini. Dalam bab munakahat khusus kita bicarakan sihir pemisah ataupun tafrik ini. Baik, yang berbahagia Datuk Seri dan juga sedang penonton, soalan yang pertama yang ingin kita raikan dengan izin Datuk Seri, kita ada Mas Ripah Nur Jama'in yang bertanya di Facebook. Baik, soalannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah tanda pasangan suami isteri itu sudah terkena dengan sihir pemisah? Apakah perubahan yang ketara dilihat pada hubungan mereka apabila sihir itu berjaya dilakukan? Dan yang kedua, adakah sihir pemisah ini khusus untuk memisahkan pasangan suami dan isteri sahaja? Mohon pencerahan. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. 2 soalan Tok Sri. Okey. Bila kita membincangkan berkaitan dengan sihir pemisah ni maknanya sihir perceraian. Dia punya ending dia
akan menjadi ma yufariquna bihi bainal mar'i wa zaujih. Itu dia punya point dia. Jadi sebab itu kalau kita melihat di antara tanda-tanda orang yang ada masalah melibatkan kita sebut sihir perceraian ni, dia pertama sekali Anas, dia tak boleh tengok pasangan dia. Tapi nak bagi tahu kata signal awal Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada pasangan, yang mana pasangan ni kita boleh tengok daripada 3 tanda saja Anas. Pertama sekali kita boleh tengok, tanda pertama adalah tanda kepada kepala kita. Tanda kedua adalah tanda kepada emosi kita. Tanda ketiga adalah tanda di tulang belakang kita. Jika kita ada 3 tanda awal ini, selalunya dalam masyarakat kita Anas, sebelum kita pergi kepada perceraian, dia akan ada dipanggil fasa awal. Fasa awal ni maknanya gangguan awal yang akan berada pada bulan bisibulan. Contohlah pada suami isteri, sama ada benda tu berlaku pada suami ataupun benda tu berlaku pada isteri, benda pertama yang dia akan kacau itu sebenarnya adalah sistem tidur kita. Jadi dalam masyarakat, kalau sekiranya gangguan itu sedang ganggu sistem tidur kita, kita kena jaga Anas. Maknanya kalau kita susah tidur pada waktu malam, tidur jaga-jaga, ataupun tidur dialami oleh mimpi-mimpi tertentu, apa patut kita buat? Biasanya dalam masyarakat, bila berlaku benda macam ni, dia buat tak kisah. Sebab dia kata ini adalah merupakan permainan tidur dia, sebagai contoh. Sebenarnya itu adalah merupakan tanda awal. Sebab apa Anas? Sebab apabila kita susah tidur pada waktu malam, menyebabkan emosi kita tidak stabil. So bila emosi kita tidak stabil, dia akan menjadi masalah dengan pasangan. Pasangan tak akan boleh tengok dia. Jadi apabila berlaku peringkat awal macam ni, apa patut kita buat? Pertama sekali saya beritahu, apa patut buat itu adalah rujuk kepada pengamal perubatan, cek balik badan kita ni, kod-kod badan kita ini ada gangguan. Jadi macam mana kita nak cek itu? Cari mereka yang mempunyai kelayakan untuk kita nak cek. Saya bagi tahu peringkat asasnya da'i, kita boleh tengok 3 peringkat asas yang saya katakan tadi. Pertama boleh tengok sistem tidur, yang kedua boleh tengok sistem emosi, yang ketiga boleh tengok sistem tulang belakang. Kalau orang perempuan lagi mudah da'i, kita boleh tengok sistem pirit dia tak teratur. Ini kalau orang perempuan. Sebab itu bila orang perempuan sistem pirit dia tak teratur, dia kena berjaga-jaga. Kerana itu adalah merupakan signal awal bahawanya sihir tafriq itu sudah berada di dalam tubuh badan mereka. Kalau memakai sebagaimana peralatan perubatan yang menyebabkan kitaran haid tidak teratur, mungkin bagaimana pencerahan Tok Sri? Okey, bagus ubat juga. Dan sebagainya. Kalau sekiranya orang tu dia pakai ubat, ubat tu tak ada isu. Kalau ubat yang sekarang ni, contohlah bila ada seorang pesakit, bila dia datang jumpa saya, satu-satu pesakit tu, bila kita ambil pesakit, kita nak kena tengok ada tak unsur-unsur gangguan dalam badan dia. Kalau ianya melibatkan ubat-ubatan biasa, ubat-ubatan herba, itu tak ada isu. Tapi macam mana pun dia tetap akan mengganggu fizikal dia. Bila mengganggu fizikal dia, hormon-hormon dalam badan dia tak cantik. Yang itu dia perlu terapi, cuma ianya tidak seteruk melibatkan gangguan. Cuma apabila satu-satu masalah itu berlaku dalam masyarakat, apa yang kita kena tengok adalah daripada sudut pandang, adakah benda itu melibatkan gangguan ataupun tidak. Kalau macam bidang saya akan tengok ada tak benda tu melibatkan gangguan. Kalau benda tu melibatkan gangguan, baru saya akan ambil kes. Kalau benda tu bukan melibatkan gangguan, macam Da'i Anas kata tadilah, mungkin disebabkan kerana faktor herba, ubat-ubatan, yang itu bukan bidang saya. Kita akan serah pada mereka yang mempunyai keahlian dalam bidang. InsyaAllah, mudah-mudahan terjawab persoalan. Dan kita nak respon sedikit, adakah khusus sihir ini untuk memisahkan pasangan suami isteri je Tok Sri, ataupun digunakan untuk tujuan lain juga tafriq ni? Okey, sebenarnya pemisah ini digunakan, dia melibatkan syarikat pun boleh. Dia melibatkan ahli lembaga pengarah, dan satu lagi pemisah ni juga dia melibatkan disebut Da'i Anas hadanah. Hadanah tu bab penjagaan anak-anak. Contohlah saya bagi tahu, kalau suami isteri bercerai, hak penjagaan anak-anak tu kadang-kadang mak nak bela anak. Jadi dia akan gunakan anak dia itu buat tafriq, supaya
anak dia ni akan benci pada ayah dia. Pun boleh jadi juga. Jadi maknanya tafriq ini boleh berlaku bukan sekadar pada pasangan, tapi boleh berlaku juga kepada anak-anak dan juga boleh berlaku kepada orang perseorangan biasa, ahli keluarga dan sebagainya. Masya-Allah. Maknanya bukan khusus semata-mata kepada pasangan suami isteri sahaja. Masya-Allah, tabarakallah. Itu antara perkara yang telah pun dikongsikan oleh Yang Bahagia Datuk Seri, yang perlu kita mengambil langkah berjaga-jaga dan berwaspada selalu, insya-Allah. Dan Yang Bahagia Datuk Seri dan juga sedang penonton, banyak lagi akan kita bicarakan. Kita nak berjeda seketika, terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala di hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini. Ayuh sama-sama kita mempertingkatkan, kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Datuk Seri Dr. Muhammad Suhaimi Rozali untuk kita sama-sama mendiskusikan, berbicara topik munakahat sihir pemisah. Saudara-saudara penonton, kita ingin raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita Izara Zulaikha yang bertanya, apakah faktor penyebab sihir pemisah ini berlaku? Apakah persediaan atau persiapan peranan suami isteri jika diuji dengan terkenanya sihir pemisah ini agar dipasakkan dengan kesabaran dan redha dengan takdir yang diberikan itu sebagai satu kekuatan untuk pasangan itu terus kukuh dalam melayari kehidupan? Mohon pencerahan. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada yang bertanya tadi. Apakah faktor utama sebenarnya menjadi asbab kepada gangguan dalam tubuh badan? Biasanya kalau kita melihat dalam masyarakat kita, Nabi pun dah ajak kita, bila kita nak kahwin ni, Nabi suruh kita pilih kan, salah satu daripada benda yang kita nak kena pilih itu adalah keturunan. Bila kita nak kahwin, kita kena tengok yang disebut dengan nasab. Nasab tu disebut, dia ada satu sihir da'i namanya sihir nasab. Sihir nasab tu maknanya sihir keturunan. Kita kena tengok benda yang melibatkan keturunan. Maknanya ada tak masalah yang melibatkan keturunan kita. Contoh apa? Kalau kita nak kahwin, kena tengok pasangan kita tu dia ada tak penyakit gila. Dia ada tak penyakit-penyakit rihul ahmar, penyakit-penyakit yang melibatkan gangguan. Yang itu dia kena tengok dulu. Sebab itu saya selalu tekankan dekat sini, Da'i, antara faktor utama yang menjadi asbab kepada berlakunya perceraian adalah disebabkan faktor gangguan yang ada dalam tubuh badan kita. Persoalan dia, bagaimana untuk kita nak tahu badan kita ni ada gangguan ataupun tidak. Jadi dekat situ dia ada dua tanda sebenarnya. Satu disebut dengan tanda ketika mana kita tidur. Yang kedua, tanda ketika mana kita jaga. Yang ini kita nak kena perhati betul-betul, sebab dekat situ Allah dah bagi signal awal dah. Contoh Da'i, bila kita tidur, gigi kita berbunyi. Dia dah bagi signal awal ada benda tak kena dalam sistem badan kita. Saya selalu bagi tahu macam ni, Da'i. Apabila kita nak tahu seseorang itu ada gangguan di dalam badan dia, bila dia tidur, kalau gigi dia berbunyi, apa boleh kita buat? Pergi ruqyah dia direct. Terus buat. Terus buat. Kalau kita, orang kata kalau kita nak tahu lah dalam badan itu, tapi dengan syarat lah, Da'i, berani tak berani lah. Yang ini kita boleh guna pakai, sebab ruqyah salah satu kaedah yang boleh kita tahu orang tu ada gangguan ataupun tak ada gangguan. Contohlah saya bagi tahu, kita tengok anak kita tidur, gigi duk bunyi, duk ketak gigi, duk ketak gigi. Jadi kita nak tahu betulkah dia ada gangguan tak ada gangguan. Boleh tak kita nak pergi buat? Boleh.
Dai, kita pergi baca surah Al-Fatihah ke, baca 3 kul ke, baca di atas kepala dia, kita akan tengok reaksi dia. Biasanya kalau orang yang ada gangguan, dia akan ada reaksi. Okey, bila orang tu ada reaksi, dia akan mengkonfirmkan bahawasanya di dalam tubuh badan itu ada sesuatu. Jadi bila kita dah tahu dah orang tu ada gangguan, cari orang yang ada kepakaran untuk menyelesaikan masalah tadi. Sebab apa? Sebab benda ni kita tak boleh nak buat. Kita cari orang yang ada kepakaran. Maknanya respon yang macam mana diberikan kalau masa kita buat tu? Masa kita buat tu, dia macam ni, Dai. Orang bila ada gangguan dalam badan, bila kita sentuh dia, dia akan jadi positif negatif. Mungkin Dai pernah tengok orang yang berlaku macam histeria. Menjerit, meracau, tak sedar diri. Okey, karakter setiap seorang Dai dia tak sama. Ada yang bila kita sentuh je, dia terus menjerit. Satu. Ada yang kadang-kadang pernah saya buat, bila saya sentuh dia tak menjerit Dai, tapi dia bergerak macam harimau. Sebab apa tahu? Sebab dalam tubuh badan dia tu ada saka harimau. Masya-Allah. Dai bayangkan. Dia punya jalan itu sebiji macam harimau. Allahu akbar, walaupun dia orang. Ya. Allahu akbar. Itu yang saya pernah tengok bila kita jampi je. Sebab masa kita buat praktikal untuk kita nak jampi, sebab kita nak tengok apa karakter benda ni dalam badan. So bila kita baca saja ayat Al-Quran, dia akan ada tindak balas. Tindak balas itu dia akan bergantung kepada benda yang duduk dalam badan. Pernah Dai, saya ruqyah satu kes, dia mengeluarkan dia punya badan dia, Dai, dia macam ular. Jadi ular. Macam ular. Dan bila dia dekat dengan saya, dia nak angkat kaki dia, dia nak patuk. Bila saya cek dia, rupanya dia ni dulu dia pernah pukul ular masuk ke dalam rumah dia. Masya-Allah. Jadi sebab itu saya selalu tekankan dekat sini bahawa Dai, kita hidup ni kita berjiran dengan makhluk yang kita tak nampak. Betul. Jadi tata cara tu kena ambil kira. Sebab kita dalam dunia ni kita ada manusia, kita ada jin. Betul. Kan? Jadi benda-benda macam ni kita kena ambil kira. Orang kata kena ambil kira dan kena jaga betul-betul. Dan jaga itu mesti mengikut ruang lingkup agama. Betul. Jangan agama tu kita letak tepi. InsyaAllah tu antara adab dalam kehidupan yang boleh kita utamakan. Jangan rasa orang kata apa, kita buat sesuka hati kita tanpa kita menghormati hak-hak orang lain, sama ada makhluk yang kita nampak ataupun makhluk yang tidak nampak. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya Datuk Seri dan juga sidang penonton, kita ada Nur Dahlia Biru di Facebook untuk soalan yang berikutnya. Adakah hanya dengan menggunakan nama atau gambar sahaja seorang dukun atau bomoh itu boleh menghantar sihir pemisah kepada mangsanya? Mohon pencerahan, biar tahu jangan keliru. Ya. Biasanya Dai, bila orang nak orang kata apa, mengenakan seseorang, dia boleh kena pertama melalui nama. Tambah kalau macam sekarang ni ada gambar, dia lagi mudah. Kalau macam kita duk kongsi gambar-gambar dalam media sosial kan, dia lagi bermasalah. Tapi apakan daya kita hidup dalam dunia moden pada hari ini. Sebab itu saya selalu bagi petua dekat masyarakat yang berada dekat luar sana. Kalau kita nak buat satu-satu benda, kita nak nak tunjuk gambar ke dekat orang ke apa benda, jangan lupa letakkan Bismillahirrahmanirrahim. Asal kita nak hantar gambar ke, kita nak buat apa pun, jangan lupa nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab melalui nama orang boleh tuju dah. Tambah macam sekarang ni kan, kalau orang kata kalau ada gambar tu, dia lagi cepat seseorang tu boleh kena. Tambah orang boleh tahu dengan muka kita kan. Orang boleh tahu dengan keadaan kita, dia akan jadi benda tu akan lagi cepat. Satu. Yang keduanya, kalau benda itu dia boleh mengambil sisa daripada badan kita. Sebab tu kalau Dai perasan, kita dalam Islam diajak kepada kita benda lebihan kita ini, contoh macam rambut kita ditanam, dibuang, ditanam, kuku kita ditanam kan. Sebab apa benda tu sebab apa dalam Islam dia sangat-sangat jaga. Kuku kita, rambut kita dijaga. Pasal apa? Benda itu boleh dijadikan bahan sihir. Allahu Akbar. Katalah orang tak suka dekat Anas. Orang tengok, dia pergi gunting rambut dekat mana, dia pergi ambil. Bekas-bekas macam tu biasanya jarang kita nak. Kalau kita gunting rambut Dai, jarang kita nak jaga benda-benda macam tu. Dan kalau kita tengok dalam sejarah pun, Nabi kena tu,
melalui sikat rambut Nabi. Kan, dengan Labib Al-Asam yang Nabi kenal tu melalui situ. Sehingga turun surah Al-Falaq dengan surah An-Nas tu sebelah ayat tu disebabkan kerana ayat tadi. Nak tunjukkan kepada kita bahawasanya benda yang melibatkan batang tubuh kita ni orang boleh ambil dan guna pakai untuk kenalkan kita balik. Jadi cara bagaimana kita nak selamat, macam saya kata tadi, benda lebihan yang ada pada kita ni kita kena jaga. Saya nak ambil contoh Da'i. Kalau orang nak kenalkan kita Da'i, jangan kata barang kita ni, tempat duduk kita pun orang boleh kenal. Orang boleh buat bekas duduk kita tu. Allah, sebab dia boleh ambil melalui bau dia. Jadi sebab itu saya kata benda itu bahaya. Cuma saya bagi tahu jangan sampai pada tahap kita takut. Kerana kita kena yakin bahawasanya wama hum bidarrina bihi min ahdin illa biiznillah. Tidak ada kemudaratan apa berlaku pun di atas muka bumi ini melainkan dengan izin daripada Allah. Sebab itu saya selalu kata macam ni Da'i. Saya kata kalaulah syaitan, iblis laknatullah boleh minta pada Allah, pasal apa kita tak minta pada Allah? Minta balik pada Allah. Betul. Kan, minta kesembuhan balik pada Allah. Kan, pasal apa? Pasal syaitan ni dia minta pada Allah nak menyesatkan kita. Kita minta balik pada Allah. Kemudaratan ni tak ada melainkan hanya pada Allah saja yang izinkan. InsyaAllah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan jangan terlalu takut yang keterlaluan. Sedangkan kita ada Allah yang Maha berkuasa atas segala-galanya. Baik, Fadhil Datuk Seri dan juga sidang penonton, kita ingin raikan sahabat pemanggil kita yang pertama di talian pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Anas dan Datuk Seri Dr. Suhaimi Razali. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Datuk Seri dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Datuk Seri begini soalan saya Datuk Seri. Datuk Seri ada menyebut tadi mengenai sekiranya ada yang berlaku macam gigi dia berbunyi ke apa semua tu, itu sudah pun saya alami lah. Jadi doktor, jadi pagi ni saya nak tanya doktor, kadang-kadang apabila kita bukan kadang-kadang lah, bila kita pergi dekat tu dia tak tindak malam Datuk Seri, jadi dia hanya diam saja. Kadang-kadang dia tidak menjerit, itu dia Datuk Seri. Jadi soalan saya, apakah macam manakah cara untuk kita kenal apabila seseorang itu dah kena sihir pemisah? Yang kedua saya nak tanya, berapakah jenis sihir yang ada, yang selalu dikenakan santau ke apa ke? Berapakah jenis sihir yang selalu masyarakat kita guna dan gunakan ini untuk memberi musibah kepada seseorang itu? Itu soalan saya pada pagi ini Datuk Seri. Terima kasih banyak Datuk Seri dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang atas soalannya. Dua soalan insyaAllah kita akan kupas dan kita akan jawab selepas ini. Kita nak berjeda seketika. Terus setia menonton Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Kita masih lagi bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Datuk Seri Dr. Muhammad Suhaimi Razali untuk kita sama-sama membincangkan topik munakahat sihir pemisah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua daripada terlibat ataupun diganggu-gugat oleh sihir dan juga perkara yang seumpamanya, insya-Allah. Baik, yang bagi Datuk Seri, kita ingin respon sedikit soalan daripada sahabat pemanggil kita, iaitu Encik Umar Abdul Majid yang bertanya tentang berapa jenis sihir yang ada di atas muka bumi ini. Mungkin sedikit penjelasan. Okey, kalau kita lihat kepada jenis-jenis sihir ni, ada lebih kurang 8 hingga 9 jenis sihir. Ya. Tapi sihir yang utama ini adalah sihir yang berlaku pada suami isteri. Secara ringkasnya, pada suami isteri ini selalunya dua je dah ni.
Pertama kita namanya pengasih, yang kedua kita nama depa benci. So bila ada pengasih, automatically akan ada pembenci. Jadi ini dipanggil serampang dua mata yang berlaku dalam masyarakat kita. Selain daripada itu, ada lagi sihir ni yang disebut dengan sihir bila terkena pada batang tubuh kita dai, dia boleh menjadi penyakit fizikal. Itu disebut dengan sihir marit ataupun marat. Contoh kan, ada orang bila dia datang jumpa saya dai, saya buat rawatan, tapi kenapa saya boleh merawat penyakit fizikal? Saya tidak boleh merawat penyakit fizikal, tetapi penyakit fizikal yang ada kaitan dengan gangguan, yang itu kita boleh rawat. Jadi dalam masyarakat bukan semua benda saya boleh rawat. Kita kena tengok bahagian itu, adakah bahagian itu bahagian saya. Kalau bahagian yang melibatkan gangguan itu, saya akan ambil kes. Jadi sebelum kita nak ambil satu-satu kes kepada kes yang berlaku dalam masyarakat, kita kena buat uji kaji dulu. Macam saya beritahu tadilah, macam mana kita nak uji kaji orang tu ada gangguan ataupun tidak, kita gunakan instrumen ruqyah. Kita jampi. Tapi dai, bukan semua orang jampi ada tindak balas. Betul. Kena faham. Sebab apa? Bateri orang yang jampi tu kesan dia tak sama setiap seorang. Jadi yang itu kena rujuk kepada orang yang punya kepakaran. Contoh dai, kalau saya sendiri yang pegang, akan ada gerakan. Kalau orang lain pegang, tak akan ada gerakan. Sebab apa? Sebab bateri kita tak sama. Betul. Jadi salah satu instrumen untuk kita mengenal pasti gangguan itu ada di dalam tubuh badan seseorang, antara mekanisme yang kita boleh guna pakai itu adalah melalui ruqyah, melalui jampi. Cuma yang ini kita boleh buat sendiri, kita boleh baca sendiri. Kalau sekiranya ayat ruqyah itu kita pergi jumpa tok-tok guru, orang-orang alim, ambil dengan cara yang betul, dengan kaedah yang betul, insya-Allah dia akan boleh jadi ubat. Bersanadlah Ustaz. Ya, insya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita bertanya. Baik, berikutnya sahabat sedang penonton, kita ada sahabat pemanggil Haji Tukinun di talian pada ketika ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tantri dan Dai Anas. Ya, Haji Tukinun, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ini Ustaz dan Dai, saya nak tanya lah. Ini ada cerita lah, kadang-kadang orang kata kalau kita bagi gambar penuh, maksud penuh Islam, dia nampak sekali daripada kaki sampai ke rambut penuh. Dan ada kadang gambar tu separuh, maknanya nampak kepala saja, ataupun nampak kaki, nampak tangan saja. Jadi dalam masalah ni, adakah benar orang kata kalau gambar penuh tu mudah untuk disihir, dan kalau gambar yang maknanya separuh tu susahlah ke macam mana? Sebab ni ada cerita kata kalau kau nak bagi gambar kat orang tu, janganlah bagi penuh, bagi sikit-sikit, jadi susah nak buat beza itu. Jadi saya salahnya pagi ni Ustaz dan Dai. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Tukinun atas soalannya berkaitan dengan gambar. Jadi kita berbalik pada persoalan bila mana yang bagi Datuk Seri sebut nak post gambar ke apa, pastikan disertakan dengan nama Allah, samillahkan dengan nama Allah. Baik, paling kurang bismillah tadi Datuk Seri sebut. Dan cumanya ada yang pandangan yang menyebutkan kalau gambar penuh tu bahaya. Mungkin ada kebenaran ke ataupun boleh disangkal dakwaan tersebut? Okey, macam ni. Gambar ni biasanya gambar yang paling bahaya adalah kawasan muka. Gambar yang paling bahaya adalah kawasan muka. Sebab dengan kawasan muka ni akan terpancar segala-galanya. Jadi kalau orang nak kenal seseorang itu adalah melalui muka. Jadi bila kita nak bagi gambar, sebaiknya kita jangan bagi gambar itu secara kesempurnaan. Sebab itu kalau dulu kan guru saya selalu pesan, kalau nak bagi gambar, dia kata pastikan gambar yang kita nak bagi itu pertama sekali jangan sempurna. Maknanya jangan full gambar. Itu satu. Yang keduanya, bila gambar kita nak bagi tu, kalau dapat lubangkan. Kalau gambar kita penuh tu, kita lubangkan. Maknanya jangan sempurnakan dia. Buat emoji dan sebagainya. Sebab itu kalau kita tengok, macam sekarang lah, kalau kita tengok kan, artis-artis pun dia tak berani nak kongsi anak dia. Betul. Kan? Sebab takut ain. Tutup muka. Sebab ain ni bukan satu benda yang kecil tau. Ain ni ainun haq.
ain itu adalah benda yang benar. Dan ain ini kalau dah terkena memang sangat-sangat dahsyat. Payah. Sebab tu saya selalu kata, dalam masyarakat benda macam ni kita nak takut sangat pun tak boleh. Kalau kita nak biak macam tu pun tak boleh. Ambil benda ni sebagai satu benda yang boleh dijadikan platform untuk kita balik pada Allah. Jadi jadikan betul-betul ilmu ni kena belajar betul-betul. Contoh macam saya kata, hari ni kita nak belajar bab munakahat. Bab munakahat iaitu bab perkahwinan. Jadi kita belajar bab perkahwinan betul-betul, apa yang perlu bila kita nak berkahwin. Bukan berkahwin itu sekadar kita nak cari makan saja. Hari ini bila kita nak kahwin saja, kita tidak mengambil persoalan-persoalan yang melibatkan gangguan, kita tak mikir. Padahal sepatutnya bila kita nak kahwin, pasangan kita tu kita nak kena tengok dia ada gangguan ataupun dia tidak ada gangguan. Kerana apa? Kerana benda itu dia akan mengganggu kita punya perhubungan suami isteri kita nanti. InsyaAllah. Kadang-kadang itulah kita memahami, kadang-kadang fasa di mana anak kita ni mungkin dia bertindak di luar kawalan yang kita pun tak faham realiti apakah yang berlaku sebenarnya. Mungkin ada sebahagian bapa yang merasakan keadaan sedemikian, dan mungkin puncanya ya Datuk Seri, mungkin ada unsur-unsur yang disebutkan gangguan dan sebagainya, ini perlu dirawat dan sebagainya. Baik, berikutnya sedang penonton, soalan daripada sahabat Facebook kita Intan Zurina Abdul Razak bertanya, pernahkah Ustaz berhadapan dengan situasi seorang suami atau isteri yang sudah tawar hati dengan pasangannya, dia sendiri yang mengenakan sihir pemisah terhadap pasangannya itu? Terima kasih atas pencerahan. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Okey, untuk pengetahuan dai dan juga penonton-penonton, tanyalah Ustaz. Setakat hari ini saya sudah membantu merawat hampir 200,000 orang. 200,000 orang tu bukan satu angka yang kecil. Jadi saya berhadapan dengan masalah yang melibatkan suami isteri sampai kepada tahap ni dai. Hakim yang nak membubarkan perkahwinan orang yang bercerai itu pun minta tolong kat saya. Rujuk ke Ustaz? Ya, bukan pasal apa. Bila dia membatalkan perkahwinan orang, dia sendiri tak boleh tidur. Allahu Akbar. Bayangkan. Risiko yang boleh ditanggung. Risiko. Maknanya bukan sekadar suami isteri. Tetapi orang yang membubarkan. Itu boleh ambil kira lagi orang yang nak menyelamatkan. Jadi nak cerita benda-benda halus ni, kita jangan ambil benda itu mudah. Cuma benda tu bila berlaku dalam masyarakat kita, langkah pertama yang perlu kita tengok adalah badan kita ni ada tak gangguan. Itu kena tengok dulu dai. Macam mana kita nak tengok badan kita ni ada gangguan ataupun tidak? Kita boleh tengok dekat sistem tidur kita. Saya selalu tekankan dai. Kenapa saya tekankan sistem tidur kita? Pasal sistem tidur kita ini kita sangat-sangat kena jaga. Pasal kita tidur dai satu hari 8 jam. Kalau kita tak boleh nak tidur tu, kita kena ambil kira bahawasanya gangguan itu sudah berada di dalam tubuh badan kita. Cek-ceklah badan kita. Tidur yang terbaik 8 jam sehari. 6 sehingga 8 jam. 6 sehingga 8 jam. Orang kata kalau tidur kerap siang tapi malam susah nak tidur tu, macam mana? Mungkin ada gangguan di situ. Mungkin ada faktor gangguan. Dia macam ni. Kalau kita tak boleh nak tidur pada waktu malam. Sebenarnya dia bagi signal awal. Sebab apa dia bagi signal awal? Dalam badan kita ada benda tak kena. Sebab normal kita boleh tidur pada waktu malam. Tapi kita tak boleh tidur. Lepas tu kita biak. Kita biak. Akhirnya dia akan mengganggu spiritual kita. So sama ada benda tu kita pergi buat kerja ke, kita tak buat kerja ke, itu alasan. Bukan alasan. Yang itu kita tak terpisat. Sekarang ni kita tengok balik, bila tak boleh tidur tu, kena ambil kira spirit kita dah tak cantik. So apa patut buat? Cari sebab pasal apa aku tak boleh tidur. Sebab itu kita cuba atasi. Kalau benda tu melibatkan gangguan, rawat cara gangguan. Kalau benda tu bukan melibatkan gangguan, kita buat dengan cara bukan melibatkan gangguan. InsyaAllah, tabarakallah. Mungkin tak keterlaluan juga Datuk Seri saya sebut, punca pada hari ini banyak anak-anak muda khususnya ketagihan gadget. Juga mungkin menjadi penyumbang kepada kitaran kehidupan dan juga tidur terganggu. Adakah itu juga punca Datuk Seri mungkin sedikit? Kalau kita tengok dai, ada satu kes yang saya buat baru ni, cerita pasal gadget juga. Pasal budak-budak dia main gadget. Last kali dia ketagih. Jadi rupanya gadget ni
dia ada kaitan dengan gangguan. Ya. Dia menyebabkan bila orang main ni dia akan ketagih. Blue light dia panggil. Ya. Sampai sebab tu bila sebab tu ada satu kes da'i. Ya. Ada ibu bapa dia datang jumpa saya. Dia suruh saya jampi dia punya telefon dia. Allahu akbar. Peringkat awal saya pun nak tergelak juga. Dia tak masuk akal. Macam tak masuk akal. Ya. Tapi rupanya benda hak kita duk gelak kat orang tu, rupanya ada kebenaran dekat situ. Betul. Rupanya bila saya jampi, alhamdulillah, maknanya budak tu dia tak ketagih dah. Jadi rupanya salah satu kaedah, kalau sekiranya anak-anak kita ketagih gadget kita, mudah saja. Kita baca ayat-ayat ruqyah, baca Fatihah ke, baca 3 qul ke, minta Allah batalkan. Insya-Allah Allah akan bagi. Baca dekat gadget ni tu. Kalau game lah tu. Ya. Allahu akbar, insya-Allah, tabarakallah tu. Walaupun nampak seperti tak masuk akal, tapi itulah realiti berdasarkan pengalaman yang pernah dikongsikan oleh Baginda Datuk Seri. Saudara-saudara penonton, jangan ambil enteng, jangan ambil mudah. Ini masa depan anak-anak generasi kita, insya-Allah. Baik, banyak lagi Datuk Seri dan juga saudara penonton yang akan kita kongsikan untuk tajuk kita sihir pemisah dalam bab menakahat. Terus setia menonton Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas tontonan anda. Terima kasih kepada para penonton yang sudi mengajukan soalan dan juga kemusykilan berkaitan topik kita pada pagi ini, iaitu munakahat, sihir pemisah. Saudara-saudara penonton, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua daripada perkara seumpamanya, insya-Allah. Dan kita masih lagi para penonton bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Datuk Seri Dr. Muhammad Suhaimi Rozali untuk kita sama-sama teruskan perbincangan kita pada pagi ini. Dan untuk soalan yang berikutnya, kita ingin raikan soalan menerusi sahabat Facebook Muhammad Faizal bin Ahmad bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada kes ibu mertua sendiri yang cuba memisahkan perkahwinan anaknya dengan meletakkan sesuatu seperti tangkal di bawah katil kerana dia mungkin bukan menantu pilihan. Sejak mertua datang, mereka kerap bergaduh. Apa yang perlu dilakukan? Mohon pencerahan. Ini satu situasi, Dr. Seri, yang dikongsikan. Okey, ini yang banyak berlaku dalam masyarakat kita. Ya. Apabila perkahwinan itu menjadi masalah, sebab itu kalau dalam Islam kan redha kepada kepada kedua ibu bapa itu sangat-sangat penting. Ya. Selalunya kalau kita tengok dalam masyarakat kita, bila berkahwin kan, terutamanya yang duduk dengan mak mentua dengan pak mentua, menjadi kewajipan sebagai seorang suami menyediakan tempat tinggal kepada isteri dia. Menyediakan tempat tinggal tu sebab dia tak boleh biar isteri dia duduk dengan mak dia. Pasal dia akan menjadi masalah. Ya. Kalau duduk macam ni lah Da'i, bila kita duduk dalam satu rumah, mak mentua sehari nak masak sebagai contoh, bergaduh dengan menantu dia. Betul. Kemudian pula bayangkan kita ni, anak yang kita bela tu, bila sampai satu masa ni tiba-tiba anak tu dia jadi masalah pula, seolah-olah macam kita meninggalkan, kita dah bela dia dah besar dah, lepas tu kita serah kepada orang lain pula. Dia akan rasa macam tu, berat. Dia akan rasa berat. Jadi bagi saya, kalau sekiranya tidak ada restu di antara mak mertua tu, dia akan menjadi satu permasalahan. So apa patut buat? Sebaiknya itu kita jaga hubungan di antara mak mentua kita itu, supaya jangan timbul benda-benda yang macam ni. Kerana apa? Kerana sihir itu pasti akan boleh berlaku. InsyaAllah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita bertanya. Pokoknya kalau merasakan sesuatu yang tidak kena,
bertanyalah kepada ahli, dapatkan rawatan, dapatkan nasihat daripada pakar dan sebagainya. Dan yang bagi Datuk Seri dan juga sedang penonton, soalan mungkin sedikit tambahan berkaitan dengan gangguan ataupun masalah bagi mereka pasangan suami isteri. Setiap pasangan yang berkahwin, Datuk Seri, dan juga sedang penonton, mengimpikan mempunyai zuriat dan juga keturunan. Namun terkadang diuji dengan lamanya berkahwin, tempoh fasa menanti, tetapi tetap yang dinanti itu tak kunjung tiba. Mungkin ada unsur-unsur yang disebutkan ni dalam bab menakat kita pada hari ini, sihir pemisah, yang mungkin menyebabkan faktor gagal ataupun sukar mendapatkan zuriat. Sedikit, Datuk Seri. Ya, terima kasih kepada Da'i Anas. Selalunya bila saya mengambil pesakit, saya akan tengok adakah benda itu melibatkan gangguan ataupun tidak. Kalau benda itu melibatkan gangguan, baru saya akan ambil. Sebagai contoh, ada pasangan suami isteri, bila dia datang jumpa saya, dia beritahu dia sudah berkahwin 10 tahun tapi tak dapat anak. Jadi bila tak dapat anak tu, saya akan kaji. Kita akan tengok adakah semua kaedah dia dah buat. Dia dah pergi jumpa doktor, apa semua dah buat, tapi tak dapat anak juga. Okey, bila saya ambil kes satu-satu pesakit tu, saya akan mula buat study case. Saya akan tengok daripada semua aspek. Kalau dalam istilah saya da'i, saya panggil fully scan. Kita akan betul-betul diagnosis dia, tengok adakah dia melibatkan gangguan yang berada di dalam tubuh badan dia yang menjadi sebab kepada dia sukar untuk dapat anak. Baru kita bantu. Maknanya masyarakat dia kena faham yang dekat luar sana, kalau tak dapat anak tu, bukan semua tak dapat anak melibatkan gangguan. Yang tu dia kena faham dulu. Pasal nanti kalau sekiranya dia datang jumpa saya, tiba-tiba tak dapat juga anak, itu dia akan jadi masalah. Sebab itu saya beritahu dekat masyarakat yang berada dekat luar sana, bila saya mengambil kes, saya kena tengok dulu orang tu ada gangguan ataupun tak ada gangguan. Begitulah juga dengan pasangan suami isteri. Bila sekiranya dia kata dia tak ada anak, saya akan tengok adakah tak ada anak tu disebabkan gangguan ataupun tidak. Kalau benda itu melibatkan gangguan, kita akan cuba bantu dia, insya-Allah. Insya-Allah, tabarakallah. Jadi klinikal pun dah lalui kan. Jadi kemudian mungkin ikhtiar terakhir, mungkin kita dapatkan rawatan susulan ataupun kaedah-kaedah sebagaimana yang telah pun disampaikan, dikongsikan oleh Yang Bahagia Datuk Seri. Dan pokoknya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah akidah kita perlu diperkuatkan, insya-Allah. Baik, Jura Azlin Sufian, berikutnya soalan di Facebook sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bahagia kita jangan ditunjuk atau dipertontonkan sangat. Adakah dengan kerap memuat naik gambar kebahagiaan keluarga kita juga mengundang kepada ketidakpuasan hati sesetengah orang dan membawa kepada sihir menyihir ini? Mohon pencerahan, terima kasih. Biar tahu, jangan keliru, insya-Allah. Ya, sebab itu kalau dalam Islam ni, dia anjurkan pada kita jangan kita tunjuk kelebihan yang kita ada. Sama ada melibatkan rupa paras kita, melibatkan isteri kita yang cantik, ataupun melibatkan kelebihan-kelebihan yang ada tu, kita jangan tunjuk. Sebab apa? Sebab benda itu boleh menjadi ain pada orang. Orang tak suka tengok benda apa yang kita ada. Sedangkan kalau kita tengok dalam masyarakat kita, banyak benda sekarang ni mereka nak kongsi dengan tujuan mereka nak tunjuk pada orang. Apa dia punya implikasi dia? Bila seseorang melihat kita dengan pandangan tidak suka, ain itu boleh terkena. Jadi macam mana kita nak jaga benda-benda yang macam tu? Jadi sebab itu kalau ikut dalam Islam, dia ajak pada kita, kalau boleh benda-benda yang kita ada kelebihan ni, janganlah kita kongsi, janganlah kita war-warkan. Kalau boleh kita sorok sikit, kita jaga sikit. Bukan apa, ain orang tu kita nak jaga payah. Tapi keterujaan tu dia mengatasi segala-galanya, Tok Seri. Kadang-kadang kita tak boleh kawal benda tu dan sebagainya. Baik, sebelum kita nak teruskan soalan berikutnya, kita ada sahabat pemanggil di talian pada ketika ini, iaitu Haji Ismail. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ana dan Datuk Seri. Okey, soalan saya pagi nak tanya, bagaimana kita nak bezakan antara kita terkena sihir pemisah dengan lain-lain sihir? Itu soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ismail Maisa dari Sungai Buloh. Cara untuk membezakan antara satu sihir dengan sihir yang lain. Okey, sihir pemisah ni dia akan menjadi sebab kepada berlakunya perceraian. Itu yang pertama, dia punya poin utama.
Jadi kalau kita lihat dalam masyarakat kita, kalau kita nak tahu sihir pemisah ni, dia mudah aja. Da'i macam saya beritahu tadi lah, pemisah ni dia automatik akan ada pengasih. Maknanya kalau kita dengan pasangan kita tu ada masalah, maka kita kena tengok balik. Kalau ianya melibatkan orang ketiga dalam perhubungan kita, dia akan jadi macam saya beritahu tadi, serampang dua mata lah. Dia akan jadi pengasih, automatik dia akan jadi pembenci. Jadi poin untuk ma yufariquna bihi bainal mar'i wa zawjih ni satu tu je. Poin dia adalah pembenci. Sebab itu dalam masyarakat kita kadang-kadang, saya ambil contoh lah da'i. Kalau da'i sebagai contoh kan, da'i bekerja, okey, isteri tidak bekerja. Tapi bila da'i pergi bekerja, ada orang suka dekat da'i, kita tak boleh nak tolak. Automatik dia akan jadi pengasih. Bila da'i balik sahaja ke rumah, automatik akan jadi pembenci. Inilah yang menjadi masalah di dalam masyarakat. Betul. Disebut dengan tafriq. Automatik benda tu berlaku. Jadi cara macam mana kita nak kena jaga? Islam dah ajak pada kita dengan cara yang terbaik, jaga raddul basar, jaga pandangan mata kita. Pasal pandangan mata ni dia akan berbahaya. Kan, bila dia tengok satu-satu benda tu, dia sangat-sangat berbahaya. Dan kalau kita nak tengok satu-satu benda pun sebenarnya adalah melalui kita punya mata kita. InsyaAllah, tabarakallah. Jadi sebab itu kalau tidak keterangan juga, kalau saya menyebutkan ada beberapa nasihat daripada beberapa orang ustaz, dia kata kalau kita bertemu dengan perawat-perawat yang ada problem sebenarnya, mungkin kita nak mengklasifikasikan ada sudut rawatan yang menurut cara Islam ataupun yang tidak mengikut syariat Islam. Jadi mungkin di antaranya ialah dia tak tengok kita. Maksudnya dia tidak memandang kepada mata kita dan sebagainya. Jadi mungkin ada penjelasan di situ, di sebalik ciri-ciri perawat yang perlu dijauhi. Mungkin sedikit pengalaman Datuk Seri, dan juga sebelum tu kita nak raikan sahabat pemanggil terlebih dahulu. Datuk Seri, dengan izin di talian pada ketika ini kita ada Encik Ilyas Abu Bakar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar Encik Ilyas? Ada juga yang berbahagia Datuk Seri Fahmi Ghali. Saya nak soalan mengenai dengan apa pasangannya lah. Baik. Suami isteri, apakah patutnya perlu kita lakukan sebagai suami isteri ini? Adakah patut kita amalkan sunnah Nabi yang selalu Nabi lakukan sebelum tidur itu, baca 3 qul? Adakah surah-surah lain, selawat ataupun ayat-ayat pendidik yang lain yang perlu kita lakukan? Dan soalan kedua, adakah perlu kita lakukan selepas solat, amalkan dengan tangan letak ke dawat? Saya ingat dulu sekali Datuk Seri, tangan kanan letak di dada. Kita baca ada seperti contohnya seperti inna rabbi ala kulli syai'in hafiz, bismillahi masyaallah wa tawakkaltu ala Allah, dan waktu marik tu inna rabbi ala kulli syai'in marik, satu lagi wahibdun min kulli syai'in marik, dan ditutup dengan wasyifa'ul lima fi sudur. Boleh tak kita amalkan selepas solat dengan zikir-zikir tersebut? Minta pencerahan daripada Datuk Seri, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Ilyas Abu Bakar dari Pulau Pinang bertanya soalan berkenaan dengan mungkin amalan. Jadi kita akan combinekan ataupun gabungkan dengan soalan yang kita kongsikan tadi Datuk Seri, kerana kita nak tamat di TV3, kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Jadi terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bersua di TV9 selepas ini. Masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terima kasih kepada para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi terus setia menonton dan bersama-sama dengan Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Dan kita masih lagi berbicara topik munakahat, sihir pemisah atau tafriq. Sebagaimana biasa, kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Datuk Seri Dr. Muhammad Suhaimi Rozali untuk kita teruskan perbincangan kita. Sebentar tadi
para penonton, sahabat pemanggil kita Encik Ilyas sebentar tadi yang bertanya Datuk Seri berkenaan dengan doa yang boleh diamalkan sebagaimana yang dibacakan oleh beliau. Adakah boleh kita amalkan doa tersebut atau mungkin ada amalan ataupun doa lain, Datuk Seri? Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Okey, berbalik kepada doa ataupun kita panggil amalan-amalan yang kita ambil, menjadi satu trend dalam masyarakat kita ni mengambil amalan. Sebenarnya nak mengambil amalan ataupun disebut dengan ijazah ini tidak menjadi satu isu. Sepatutnya kita mesti kena mengambil amalan daripada seorang guru. Cuma amalan yang kita nak ambil itu mesti mengikut kaedah-kaedah yang telah diberi oleh guru. Contoh macam tadi kan, cerita wahifzam min kulli syaitanin marid kan. Wahifzam min kulli syaitanin marid tu, kalau macam saya sebagai contoh, saya tak bagi pada semua orang. Pasal semua orang kalau dia nak berlindung daripada jin marid itu jin yang jenis kuat. Walaupun ayat tu pendek, tapi tidak boleh semua orang mengamalkan ayat tu. Katalah ayat ni saya bagi pada semua orang, wahifzam min kulli syaitanin marid. Sebenarnya ayat ni dai saya hanya bagi pada orang yang memandikan mayat. Orang memandikan mayat saya bagi ayat ni. Tapi kalau semua orang nak guna pakai ayat ni tidak sesuai. Kerana apa? Tahap seseorang itu tidak sama. Jadi berbalik kepada amalan ataupun kepada ayat yang kita nak guna pakai ni mudah aja dai. Siapa-siapa pun kalau nak ambil ayat amalan, paling baik dia berguru. Dan pastikan guru yang bagi amalan kita tu dia pantau kita. Jangan kita sekadar mengamalkan ayat ikut suka hati kita. Kerana implikasinya sangat tak elok untuk tubuh badan kita. Masya Allah. Jangan. Kita nak buat amalan sebab dia macam ni dalam masyarakat kita suka buat amalan, Quran tak baca. Itu jadi masalah. Amalan ni tunggu orang cerita je, kira nak buat. Tapi Quran tak baca. Padahal Quran itu yang menjadi kewajipan pada kita. Sebab tu kalau orang tanya pada saya, nak baca apa? Saya kata pergi baca Quran. Kerana Quran itu adalah syifa. Quran itu adalah ubat. Bila kita baca Quran, kita jangan main pilih-pilih. Ubat daripada A to Z itu adalah Al-Quran. Baca daripada surah Al-Baqarah sampai last. Jangan pilih-pilih. Kita kadang-kadang suka pilih. Suka pilih yang kita rasa sesuai. Padahal semua ayat Quran itu adalah ubat. Dia adalah syifa. Jadi cara yang terbaik sebenarnya jadikanlah Al-Quran itu sebagai ubat dengan cara kita membacanya setiap hari. InsyaAllah tabarakallah, melazimi tilawatul Quran, membaca Al-Quran itulah antara amalan yang terbaik tu Sri. InsyaAllah tabarakallah. Baik, berikutnya sebelum kita raikan soalan yang berikutnya, kita ada sahabat pemanggil di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Saya Puan Syahidah daripada Johor Bahru. Ya, silakan. Silakan soalan Puan Syahidah. Macam gini, Assalamualaikum Dai dan Datuk Seri. Saya ada sedikit pertanyaan lah pasal anak saya dah kahwin dah 10 tahun. Tapi dia punya period memang nak regular lah. Kadang sampai 3 bulan. Kadang bila dah berhenti tu nanti dia macam ada lagi head dia tau, Datuk. Jadi kadang dia puasa pun tak penuh. Kesian tau. Lepas tu dia cepat marah bila saya cakap sikit, macam bila salah cakap dia nak marah. Macam betul-betul dia marah macam satu macam dia marah. Saya kadang takut, Datuk. Dekat ni ada salah satu kawan, Datuk. Aku sedih dengan keadaan dia. Rasa saya dia pun tak berniat untuk bersifat macam itu. Ada masa dia macam lembut, sayang saya, cakap Allahu Akbar. Saya sayang sangat anak saya. Puan Syahidah, kalau boleh saya tanya, mungkin beliau ada zuriat ataupun ada anak? Tak ada. Dia dah kahwin dah 12 tahun. Baik, terima kasih soalannya. Saya anak tunggal, mengharapkan cucu kan. Sekarang umur saya dah 30. Sedih juga kan. Jadi saya minta Datuk Seri kalau dapat tolong anak saya duduk Johor Bahru, macam mana cara untuk saya menghantar anak saya untuk berubat dengan Datuk lah. Baik, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ibu Syahidah diberikan
kekuatan, semangat diberikan, kesembuhan dan juga jalan keluar untuk anak anda yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik Tok Sri, mungkin sedikit respon keadaan ataupun situasi demikian. Okey, balik kepada persoalan Puan Syahidah tadi, tahap anak dia tu sebenarnya tahap yang sudah kritikal. Kritikal tu maksud saya gangguan tahap anak dia tu sudah tahap yang boleh dikategorikan agak bahaya. Di sini, bila pesakit dia datang jumpa saya akan mendiagnosis, mengenal pasti gangguan di dalam tubuh badan seseorang itu peratusannya berapa. Kalau macam kes tadi, anaknya itu sampai kepada tahap tak dapat anak, period tidak teratur, tahap peratusan dia antara 60 sehingga 70%. Tahap tu kira kritikal. Bila kita mengambil proses dalam kita merawat, proses pertama bila kita nak bantu rawatan dia, kita tak akan bantu bagi dia dapat anak dulu. Kita kena bantu bagi period dia teratur dulu. Jadi dia mesti menjalani proses rawatan, dipanggil terapi. Jadi yang ni juga kita nak kena faham. Kepada pesakit ataupun kepada orang yang ada gangguan, pertama sekali kena tahu tahap gangguan dalam badan. Kalau macam anak puan tadi, tahap gangguan yang saya boleh kategorikan tadi tu 60 sehingga 70. Tahap tu kira agak tinggi. So apa patut kita buat? Pertama sekali kena kenal pasti faktor kebocoran gangguan ke dalam tubuh badan. Jadi kalau di pusat rawatan saya akan sediakan satu borang. Borang tu nanti kita akan tengok satu-satu faktor kemasukan gangguan ke dalam badan. Faktor masuk tu kok mana? Okey, faktor kemasukan yang bocor itulah yang akan kita tampung. Baru kita dapat menyelesai. Contoh macam saya kata tadi, period dia tak teratur, kita rawat yang tu dulu. Kemudian masalah zuriat, kita akan rawat dekat situ. Emosi dia. Satu-satu kita akan tengok. Sebab itu kadang-kadang kita tak boleh main pukul rata da'i. Dalam bab-bab macam ni tak boleh main pukul rata. Setiap pesakit bila dia datang tu, kita kena tengok aspek-aspek yang menjadi asbab kepada gangguan itu berlaku pada tubuh badan dia. Jadi yang tu nak kena perhati betul-betul, nak kena cek betul-betul. Solution yang terbaik yang kita nak bagi pada masyarakat tu mesti mengikut masalah yang dia hadapi. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita bertanya, dan mungkin ada sahabat-sahabat penonton kita yang mengalami nasib ataupun situasi yang sama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan jalan keluar, dan jangan malu untuk kita mendapatkan rawatan kepada pihak yang sepatutnya, insya-Allah. Baik, yang bagi Datuk Seri dan juga sedang penonton, sebelum kita berehat tadi di TV3 ada satu soalan berkaitan dengan ciri-ciri perawat yang boleh kita dapatkan rawatan, sebab kita dapat saksikan dunia pada hari ini dengan kes-kes yang banyak dilaporkan berlaku. Ada yang mengambil kesempatan dan sebagainya, ada yang menggunakan rawatan yang tidak mengikut syariat dan sebagainya, tidak menggunakan Al-Quran dan sebagainya. Jadi mungkin klasifikasi perawat yang mungkin kita boleh letakkan sebagai perawat yang boleh kita datang dapatkan rawatan dan sebagainya, ciri-cirinya bagaimana? Okey, macam ni Da'i. Kalau kita lihat sekarang ni pertama sekali kita tengok pada bacaan dia. Kalau bacaan dia itu nak selamat, cari yang membaca ayat Al-Quran. Selesai. Pasal kita tahu dah tidak ada unsur-unsur yang meragukan. Satu. Yang keduanya, kita kena tengok bahan yang diorang guna pakai. Bahan yang diorang guna pakai itu Da'i, biasanya kalau yang jenis orang kata yang bukan Islamik ni, dia banyak menggunakan benda-benda yang melibatkan, kita panggil macam ayam. Dia akan menggunakan jenis-jenis binatang yang berdarah. Yang berdarah. Jadi benda-benda macam tu kena tengok. Selalunya kalau macam perubatan-perubatan Islam ni, mereka banyak menggunakan akar kayu, menggunakan bahan-bahan sunnah. Itu tak ada isu. Minyak dan sebagainya. Minyak. Okey, jadi pertama saya kata tengok bacaan dia. Kemudian yang kedua, tengok siapa yang beramal tu. Kadang-kadang kita tengok sebagai contoh Da'i, kita tengok dia baca ayat Quran Da'i, tapi dalam masa yang sama dia juga menggunakan jenis Islam. Itu pun kena ambil kira juga. Khadam, macam khadam. Dia gunakan khadam. Jadi nak tengok benda tu dia mudah aja. Tengok kepada badan pengamal itu sendiri. Sekarang ni alhamdulillah lah, badan pengamal pun dah ada pemantauan daripada Jabatan Agama. Nanti rujuk pada Jabatan Agama, insya-Allah. Allahu Akbar. Kalau rasa nampak macam ada keraguan, boleh laporkan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab yang
pihak berkuasa. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita dan memelihara kita daripada terlibat ataupun terkena dengan penyakit-penyakit ataupun sihir pemisah dan juga yang seumpamanya. Dan banyak lagi akan kita bicarakan para penonton untuk topik kita pada pagi ini. Terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari Jumaat, penghulu segala hari, mari sama-sama kita terus memperbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa untuk kita membaca surah Al-Kahfi. Jangan lupa untuk kita memperbanyakkan amalan-amalan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat terutamanya ataupun khususnya, insya-Allah. Dan masih lagi para penonton, kita berbicara topik munakahat sihir pemisah. Kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Datuk Seri Dr. Muhammad Suhaimi Rozali untuk kita teruskan perbincangan kita dengan kita raikan soalan menerusi Facebook. Fas Ismail bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah sah lafaz talak kerana sihir pemisah? Terima kasih Ustaz dan Da'i, biar tahu jangan keliru. Okey, berkaitan dengan lafaz ni, dia akan jatuh walau bagaimanapun benda itu ada unsur-unsur akan dibuat pengkajian di di mahkamah itu sendirilah. Sebab benda-benda yang melibatkan lafaz perkahwinan ni dia tak boleh buat main nak. Cuma proses proses lafaznya itu nak menentukan adakah benda itu jatuh ataupun tidak, nanti dia jabatan kehakiman yang akan tengok adakah unsur-unsur sihir itu berlaku ataupun tidak. Yang itu dia perlukan kepada bayinah, dia perlukan kepada pembuktian. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita bertanya. Dan berikutnya Ruby Abu Bakar Ruby bertanya di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan pertama, bagaimanakah orang yang mengamalkan sihir pemisah ini jika dia meninggal dunia belum sempat bertaubat dan meminta maaf pada orang yang disihirnya? Dan yang kedua soalannya, apakah bentuk-bentuk azab yang diterima di akhirat kelak bagi orang yang mengamalkan sihir seperti ini? Mohon ulasan. Terima kasih, biar tahu jangan keliru. Okey, kalau kita tengok sihir ini dia duduk ranking nombor 3. Pertama sekali syirik pada Allah, membunuh. Kemudian yang ketiga itu adalah sihir. Jadi dia bukan dosa-dosa kecil, dia antara dosa yang boleh dikategorikan dosa besar. Tak ada cara lain lah, melainkan dia kena taubat betul-betul lah. Masalah dia kalau dia meninggal sebelum dia sempat bertaubat, yang itu kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Jadi sebelum kita nak buat satu-satu benda, berfikir dulu. Jangan terus kita buat tanpa kita memikirkan. Bila sebut tentang yang kedua tadi, tentang azab ataupun ancaman balasan yang Allah Ta'ala bagi kita, warning kita, jangan buat. Jadi mungkin ada senarai-senarai yang perlu kita ceritakan kepada masyarakat supaya jangan terlibat dengan perkara seperti ini. Balasan atau ancaman sedikit daripada okey, amalan-amalan sihir ini dia akan merosakkan keberkatan kehidupan kita. Kan, sebab itu kalau kita tengok dalam kehidupan kita ini, kalau sekiranya benda itu cek balik dalam diri kita ni, kalau ada benda yang sangkut-sangkut tu kena tengok balik. Kadang-kadang takut keberkatan kita tu dah hilang. Masya-Allah, tabarakallah. Keberkatan dalam kehidupan tu perkara yang utama yang disampaikan oleh bahagia panel kita, Datuk Seri. Baik, berikutnya kita raikan soalan Siti Nurbayah yang bertanya menerusi Facebook. Baik, berkaitan minyak pengasih, kata, adakah minyak pengasih itu salah satu cara sihir pemisah dan lambat mendapat jodoh kerana kesan sihir pemisah tersebut, Datuk Seri? Ya, secara ringkasnya ya. Sebab itu saya selalu bagi tahu di dalam masyarakat, terutamanya benda-benda ataupun yang disebut dengan produk-produk yang kita beli tu, kadang-kadang kita tak perasan dah produk-produk itu sudah dijampi. Sudah dijampi dengan ayat-ayat pengasih apa semua, kita tak tahu.
Kita seronok je pasal bila kita pakai benda tu boleh orang jatuh suka kat kita. Padahal kita lupa dengan apa orang jatuh suka dekat kita tu rupanya ada konsep-konsep pemujaan. So bila kita pakai sebenarnya kita sudah menggunakan benda halus dalam tubuh badan kita. Ini yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Supaya kita jangan jadikan benda ni, nanti kita akan bagi satu amalan. Amalan ni cuba buat amalan, cuba amalkan supaya nanti kita boleh jadi filter. Maknanya kalau kita nak kesan, katakan kita beli satu produk yang kita beli tu ada tak benda itu dijampi dengan benda yang tak elok, boleh baca ayat yang saya sebutkan tadilah, wa hifzan min kulli syaitanin marid tu. Ayat tu boleh baca sebanyak 21 kali. Dia akan ada getaran masa kita menyentuh benda-benda tadi. Itu antara amalan yang boleh diamalkan, insya-Allah. Dan inilah risiko cabaran kehidupan yang walaupun disebutkan kehidupan zaman moden pada ini Datuk Seri, tetapi ancaman sihir ini tidak boleh dipandang rendah ataupun dipandang enteng dan perlu kita hadapi dengan jalan ilmu Datuk Seri. Itu yang paling penting sekali. Baik, Wan Amir, soalan yang berikutnya di Facebook yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya, adakah jika kerap bermimpi lembaga hitam dan sering dihempap lembaga ketika tidur bersama pasangan merupakan satu daripada tanda gangguan? Mohon pencerahan. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Okey, kalau kita mimpi, kita kena tindih sebagai contoh, itu salah satu daripada tanda seseorang itu ada gangguan. Ya. Cuma masalahnya itu, adakah gangguan itu berada kepada pasangan kita ataupun gangguan itu berada pada rumah kita, gangguan itu berada pada batang tubuh kita sendiri, yang itu kena cek. Tapi secara asasnya bila kita kena tindih itu, dia dah bagi signal awal bahawa dalam tubuh badan kita itu ada gangguan. So apa patut buat? Pergi jumpa pengamal perubatan untuk dia scan secara detail. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita bertanya. Dan saya tertarik bila Datuk Seri sebut tadi, yang penting ialah memperbanyakkan melazimi tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Itu antara benteng yang paling ampuh untuk kita menahan diri kita daripada terkena perkara-perkara seumpama ini. Baik, Majin Ma yang bertanya di Facebook, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah bila pasangan terkena sihir pemisah ini, si suami tidak mahu tidur bersama isteri, hati menjadi kosong, adakah terkunci nafsu kepada pasangan dan apakah tindakan yang perlu dilakukan, Datuk Seri? Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Dia sebenarnya sihir pemisah ini dia tengok pada tahap juga apa tu da'i. Ya. Kalau macam pertama sekali dia punya fasa pertama tu, mula-mula dia tak mau tengok pasangan dia. Last sekali dia sampai orang kata tak mau bersama. Sampai orang kata kadang-kadang alat sulit tu boleh mengeluarkan bau yang busuk. Dia punya tahap. Itu maknanya masyarakat kita dia macam ni da'i. Kalau benda tu tak berlaku sampai macam saya kata kemaluan keluar bau busuk tu kan, baru dia nak percaya kan. Jangan sampai tahap macam tu. Jadi bagaimana cara untuk kita nak selamatkan pasangan kita? Mudah je da'i. Tengok pasangan kita rasa apa. Kalau rasa sayang, jalan. Kalau rasa tak sayang tu kena cek balik. Takut ada benda yang tak kena dekat sistem dua suami isteri. Kita yang merasai perkara tersebut. Baik, itu antara getaran yang telah pun dikongsikan. Betapa perlunya kita dengan jalan ilmu sebagaimana yang telah pun dikongsikan oleh Yang Berbahagia Datuk Seri. Baik, berikutnya mungkin kita boleh raikan lagi di minit-minit akhir siaran kita pada pagi ini untuk topik munakahat sihir pemisah. Kita ada Aisyah yang bertanya di Facebook. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, kita dilarang untuk membalas semula perbuatan sihir, namun kita tidak pula dihalang daripada memulangkan semula sihir tersebut kepada tuannya. Bagaimanakah kaedah untuk memulangkan semula sihir tersebut? Mohon pencerahan Ustaz biar tahu, jangan keliru. Okey, memulangkan dengan membatalkan dua benda yang berbeza. Katalah seseorang itu buat sihir pada kita. Dia buat sihir itu menggunakan jin. Kita membatalkan itu tak ada isu.
Tapi kalau kita nak memulangkan, kita menggunakan benda sihir juga, itu yang tak betul. Hantar balik. Ya, hantar balik. Jadi kaedahnya itu, apabila orang buat sihir dekat kita, tugas kita adalah merawat untuk membatalkan. Jangan sama sekali kita menggunakan konsep memulangkan benda tadi. Kerana memulangkan benda tadi itu takut-takut kita juga akan menggunakan sihir tadi. InsyaAllah, tabarakallah. Dibimbangi kita juga jadi terjebak, tertipu dengan perkara-perkara tersebut. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi perlu kita berhati-hati, insya-Allah. Terima kasih yang bagi Datuk Seri atas penjelasan. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita dan para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insya-Allah kita telah pun sedar sampai di penghujung rancangan. Jadi sebagai pelan tindakan ataupun kesimpulan akhir untuk topik kita pada pagi ini, iaitu munakahat, sihir pemisah, apa yang boleh Fadil Ustaz sampaikan kepada para penonton di minit-minit akhir insya-Allah. Okey, sebagai kesimpulan daripada perbincangan berkaitan dengan sihir tafriq ini, pada pagi ini saya nak bagi satu doa yang kita sebutkan tadi, iaitu dalam surah Saffat ayat 7, wa hifzan min kulli syaitanin marid. Doa ini kita boleh amalkan pertama sekali bila kita dengar bila ada berlaku kematian. Kenapa bila berlaku kematian ini kita perlu baca doa ini, wa hifzan min kulli syaitanin marid? Kerana kita nak mengelak diri kita daripada jin qarin. Wallahu a'lam. Jin qarin, masya-Allah, tabarakallah. Itu perlu penjelasan lebih lanjut tu, insya-Allah mungkin pada episod yang akan datang kita akan kongsikan. Terima kasih sekali lagi kepada Fadil Datuk Seri Dr. Muhammad Suhaimi Rozali atas perkongsiannya, dan terima kasih atas tontonan para penonton. Kita minta Ustaz ataupun bagi Datuk Seri tutup dengan sedikit doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita pada pagi Jumaat ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal wa azim sultanik. Allahumma aftah alaina abwaabal barakat, Allahumma aftah alaina أبواب الشفاء، اللهم افتح علينا أبواب علاج، اللهم افتح علينا أبواب الدواء، اللهم افتح علينا أبواب الصحة، اللهم افتح علينا أبواب السلامة، اللهم افتح علينا أبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين بقدرك العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekali lagi di meja tanya Ustaz kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Datuk Seri Dr. Muhammad Suhaimi Rozali dan juga sidang penonton. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, semangat, kesembuhan dan juga ilmu yang bermanfaat ditambahkan kepada Fadhil Ustaz untuk terus berjuang, berjihad terutamanya dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan sihir dan juga rawatan-rawatan Islam, dan semoga semua perawat-perawat Islam di luar sana diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjuangan dalam medan ini insya-Allah. Dan esok sebagaimana biasa para penonton, kita akan kembali bersama dengan Dai Azrin selaku moderator dan juga yang berbahagia Ustaz Zarifi Muhammad Daud untuk tafsir dan tarannum surah Az-Zumar ayat 55 sehingga ayat yang ke-57, jam dan juga waktu yang sama semestinya dalam tayang Ustaz. Saudara jangan mencari yang sempurna. Sempurnakanlah apa yang ada, tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berjumpa lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.